So seperti yang Ustaz perkenalkan tadi, saya bekerja di Sekolah Integriti Wanita Kajang. Siapa pernah dengar nama sekolah tu? Awak rasa sekolah apa? Sekolah untuk perempuan, betul, sebab nama dia wanita kan? Sekolah Integriti Wanita Kajang. Tetapi sekolah itu berada di dalam penjara wanita Kajang. Jadi awak rasa siapa anak murid cikgu? Ni cikgu juga lah, sebab cikgu mengajar di dalam sekolah tu. Banduan, pandai kakak. Okey, jadi anak murid cikgu adalah banduan. Okey, banduan wanita. Okey, kita sebelum tu cikgu tayangkan satu video dulu untuk awak nampak bagaimana kami di dalam. Okey? Tak ada suara ya? Tak ada suara. Tetapkan Kementerian Pendidikan Keluar dekat laptop saja. wartawan yang seperti ke sekolah teknologi Puncak Alam bagi meninjau sesi pembelajaran 1 dan Okey, kita tengok dulu sedikit serutan ya. diberikan pendidikan secara formal di institusi penjara. Berdasarkan Pakar Penjara 2015 dengan Pengadaan Pembangunan Pendidikan Undang-Undang 2010 serta Saluran UNESCO Pendidikan untuk Semua, Lembaga Penjara telah berusaha membuka satu institusi formal dan juga sistematik dengan tenaga pengajar yang terlatih. Pada 16 Jun 2008, kumpulan pertama selama 7 orang guru telah melakukan diri untuk berkhidmat di sekolah ini. Sehingga kini kesemua peserta cabaran telah diberikan peluang untuk meneruskan persekolahan mereka dan pendidikan untuk semua dapat direalisasikan. Menempatkan hampir 500 peserta cabaran berusia 14 hingga 21 tahun, Sekolah Integriti Puncak Alam mula beroperasi sejak 2 tahun lalu selepas penutupan Sekolah Integriti
Okey, itu adalah serba sedikit sedutan daripada rakaman dari RTM, okey, pada tahun 2018 kalau cikgu tak salah. Okey, jadi itulah gambaran kami guru-guru dan juga anak murid kami yang bergelar bantuan berada di dalam sekolah di dalam penjara. Maksudnya, kalau awak nampak dengan tajuk dia tadi adalah kepentingan akademik. Okey, maksudnya walaupun mereka telah ditangkap di dalam penjara sekalipun, mereka tetap diberi peluang untuk menuntut ilmu. Maksudnya betapa pentingnya ilmu ni untuk kita menjalani kehidupan kita seharian. Okey, anak-anak cikgu yang dihadapan ni, awak rasa umur berapa agaknya anak murid cikgu di dalam ni kalau awak tengok daripada video tadi? Ha? Berapa tak? 12 tahun. Berbelas-belas tahun. Lagi? Kalau tengok abang tadi, awak rasa umur berapa tu? 20. Okey? Semuanya betul ni. Semuanya betul. Tapi cikgu tak bawa hadiah. Nanti cikgu suruh kena bagi hadiah. Ada orang? Ada. Ada hadiah. Okey? Anak murid cikgu berusia 14 hingga 21 tahun. Okey? Kalau di dalam mahkamah, mereka dikategorikan sebagai kanak-kanak. Awak pernah dengar sekolah Henry Denny? Henry Denny? Tak pernah? Yang awak pernah dengar drama yang Juana tu? Okey, kalau yang kakak-kakak ni mungkin dengar, yang adik-adik belum lagi kot. Okey, jadi kami ni sekolah integriti dan sekolah Henry Denny ni kira adik-beradik. Okey, maksudnya anak-anak murid kami adalah murid-murid yang berusia 21 tahun ke bawah yang mana telah jalan dia tak lalu jalan yang lurus. Okey, dia dah terbelok sikit, dia dah terbesok sikit. Okey, mereka ni dah curang. Kalau dalam lagu, dalam jabatan penjara punya lagu, diorang panggil bantuan-bantuan ni orang yang dah curang dengan kehidupan mereka sendiri. Maksudnya dia tak setia dengan kehidupan dia yang telah dikurniakan oleh Allah untuk mengikut jalan yang lurus, untuk mengikut jalan yang betul. Mereka ni dah curang, dia dah terbesok. Curang ni bukan dalam kecintaan je. Okay? Jadi orang ni curang dengan kehidupan mereka sendiri. Okey, so hari ini cikgu akan kongsikan sedikit tentang cikgu punya pengalaman cikgu di dalam penjara. Okey. Sekejap ya. Sekejap Pan ada nak guna video ni ke? Ada satu. Sekejap. Okey. So tadi macam video yang cikgu tunjukkan tadi, video tu adalah rakaman semasa cikgu bekerja di sekolah integriti Puncak Alam. Di dalam sebuah penjara juga, penjara kita panggil Pusat Correctional Puncak Alam. So serba sedikit tentang cikgu, yang tulisan merah tu tak nampak kan, yang tadi cikgu tukar warna nanti. Okey, cikgu pernah berkhidmat di 3 buah sekolah penjara. Sekolah integriti Kajang di penjara Kajang, yang mana anak murid cikgu semuanya bantuan lelaki. Kemudian cikgu berpindah ke sekolah integriti Puncak Alam. Kenapa cikgu pindah? Kerana semasa di sekolah integriti Kajang tu, bantuan dah terlebih. Semasa di penjara Kajang, bantuan masa tu mencecah 6,000 orang. Jadi kami ini terpaksa dipindahkan ke penjara Puncak Alam kerana terlebih bantuan. So bayang, ramai ni 6,000 orang di dalam satu penjara. Kemudian kami dipindahkan kerana bantuan muda pada waktu tu, yang anak-anak murid cikgu ni ada 300 orang. Jadi dipindahkan ke Puncak Alam kerana Puncak Alam ni cuma muat untuk 300 bantuan sahaja. Tetapi tiba-tiba bilangan bantuan semakin meningkat, cecah sehingga 500 orang. Cikgu selalu wonder, awak dalam tidur
macam mana dalam sel. Tidur berdiri agaknya sebab dah terlalu ramai. Sebab sebenarnya ditempatkan untuk 300 orang tapi dah melebihi sehingga 500 orang. Kemudian cikgu berpindah pula, diberi peluang ke Sekolah Integriti Wanita Kajang. Cikgu berjumpa dengan banduan wanita pula. Sebelumnya cikgu bersama dengan banduan lelaki. So environment ataupun suasana memang berbeza. Okey, lelaki dan wanita memang berbeza. Okey, so awak tengok ni, cikgu berkhidmat di 3 buah penjara. Yang ini di Sekolah Integriti Kajang, Penjara Kajang. Okey, yang mana banduan cikgu tadi lelaki. Kemudian di Puncak Alam, Pusat Koreksional Puncak Alam adalah sebuah penjara. Kalau awak pernah dengar Pusat Koreksional ni, dia adalah nama baru bagi penjara. Okey, apa maksud koreksional? Correction, cikgu dengar correction. Betul, correction daripada perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud pembetulan. Kan cikgu English awak akan cakap do your correction, betul kan? Jadi correction itu adalah pembetulan kan? Cikgu bahasa Inggeris awak akan cakap okay, do your correction, itu adalah pembetulan. Jadi pusat correction adalah pusat untuk membetulkan, nak memperbetulkan anak-anak murid dekat dalam ni yang telah terpesong jalannya tadi. Okey, jadi bila awak nampak perkataan pusat koreksional, itu adalah sebuah penjara. Nama baru kerana dia nak positifkan bunyinya. Sebab kalau sebut penjara macam penjara, tapi sebenarnya pusat koreksional juga bermaksud penjara. So nama baru bagi penjara ialah pusat koreksional. Tetapi penjara-penjara yang dah sedia ada menggunakan nama penjara tetap kita panggil penjara. So penjara kita yang terdekat di sini adalah penjara Kajang. Okey, di Kajang, penjara Kajang dan juga penjara wanita Kajang. Yang ini sejak hujung 2019 sekolah wanita pula ditubuhkan. Okey, kerana di dalam penjara juga ada wanita-wanita yang tertangkap. Okey, dan mereka semua adalah baya-baya awak-awak yang remaja ni. Kami pernah dapat anak murid berusia 12 tahun semasa cikgu di penjara Kajang. Awak pernah ingat kisah tu yang dia bakar pusat tahfiz, dia bakar sekolah tahfiz. Okey, yang tertangkap pada waktu itu 6 orang, salah seorangnya murid berusia 12 tahun. Okey, tetapi biasanya yang kecil-kecil ni nanti Jabatan Kebajikan Masyarakat yang akan uruskan. Maksudnya kecil-kecil pun boleh tertangkap. So kena jaga diri awak baik-baik. Okay, cikgu akan tunjukkan lagi bagaimana apa sebab sebenarnya yang tertangkap ni. Ini sertifikat cikgu di dalam. Anak-anak murid cikgu dipakaikan pakaian sekolah juga. Okey, di dalam kelas mereka tak pakai baju banduan. Okey, mereka dipakaikan pakaian sekolah. Yang lelaki kemeja putih dan seluar putih. Murid perempuan sama macam pakaian sekolah menengah. Okey, yang sekarang juga mereka dah pakai kasut hitam sama macam awak. Cuma beg sekolah dia orang style sikit. Beg sekolah dia orang kena transparent, kena bersinar. Beg sekolah ni macam plastik. Maksudnya yang see-through lah, boleh nampak di dalam. Kerana apa? Faktor keselamatan. Cikgu pergi sekolah pun cikgu tak boleh bawa handbag macam cikgu bawa pergi kerja. Cikgu tak boleh bawa beg lawa-lawa pergi kerja. Cikgu punya beg pun beg transparent juga. Nampaklah botol air, nampak buku cikgu kat dalam, pen cikgu kat dalam. Sama macam anak murid. Tapi beg cikgu mahal sikit lah kot beg diorang. Okey? Jadi diorang ni diberi pakai, semuanya diberi lengkap macam murid sekolah yang lain. Tapi bukan ibu bapa mereka yang sediakan. Jabatan Penjara Malaysia yang menyediakan pakaian diorang. Maksudnya nak bagi diorang mood, nak bagi diorang aura, nak bagi diorang feel sama macam murid di luar. Mereka dipakaikan pakaian sekolah juga. Okey? Ini kenangan cikgu. Agak mahal juga kerana cikgu bersama dengan anak murid cikgu yang mendapat 6A di dalam SPM. Dia ambil 7 subjek, 6A dan 1B.
lebih di dalam SPM 2019. Awak rasa kes apa kat ni? Cuba teka. Mencuri, lagi membuli, merompak, lagi dadah memang banyak. Adik-adik rasa kes apa abang ni? Cikgu tak ada tunjuk muka dia tu sebab dia kena gambar macam tu. Berobot, boleh jadi juga. Anak murid cikgu ni, dia kes bunuh 302. Kalau awak baca dalam surat khabar, ada 2 kes atau awak dengar berita dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 302 Kanun Persiksaan. Kalau waktu berita suka baca, 302 bermaksud kes bunuh. Dia masuk di usia 15 tahun pada tahun 2015. Cikgu senang ingat dia ni sebab dia lahir tahun 2000. Pada 2015, di usia dia 15 tahun, masa tu sedang menghitung hari untuk pemeriksaan PT3. Lagi beberapa hari nak PT3, dia terlibat dengan kes bunuh, ditangkap oleh pihak berkuasa, masuk ke dalam longkap polis terlebih dahulu sebelum dihantar ke penjara. Dia ambil PT3 dia di dalam longkap polis dan dia dapat 7A untuk PT3 dia. Maksudnya dia bukan budak yang tak ada akal. Tetapi kejadian yang membuatkan dia terlibat dalam kes bunuh ni, dia pergi sisi cyber cafe. Awak tahu cyber cafe yang ada sekarang? Cyber cafe ni zaman-zaman cikgu masa sekolah menengah dulu dia popular sebab zaman kami tak ada komputer kat rumah, internet apatah lagi. Jadi nak untuk pergi untuk gunakan komputer dan sebagainya banyak gunakan di cyber cafe. Tapi awak sekarang di hujung jari, betul-betul di hujung jari, kat rumah semua ada kan. Zaman cikgu sisi ni sangat famous. Jadi dia ni kebetulan dia anak orang yang kurang berkemampuan. Jadi dia tak ada phone sendiri, tak ada komputer sendiri. Jadi dia kata dia memang kerap pergi cyber cafe. Jadi dia pergi cyber cafe ni untuk main game. Dia pergi main game. Sekali tengah syok-syok main game ni, dia kata dah nak menang, tiba-tiba kan sisi 1 jam berperikir. Habis dah masa dia. Jadi dia perlukan duit lagi untuk sambung main lagi. Sebab dia tengah nation ni pun aku dah nak menang ni dalam game aku ni. Tiba-tiba masa dah tamat. Jadi dia pergi paksa orang yang jaga kaunter di sisi tu untuk dia nak curi duit dekat kaunter cashier tu. Mestilah orang tu tak penat sebab dia bekerja di situ. Jadi kebetulan orang yang jaga di situ adalah orang warga Indonesia yang bekerja sebagai cashier di sisi tersebut, di cyber cafe tersebut. Jadi berlakulah sedikit pergerutan, kerana dia nak curi duit, pekerja tersebut tak benarkan. Dia betul lah cashier tersebut di pihak yang betul. Sekali anak murid cikgu ni tertumbuk di bahagian yang salah, terkena kawasan yang boleh mengakibatkan kematian, dan warga Indonesia tersebut mati di situ juga. Dan bila dia melibatkan 2 negara, sebab yang kita kata adalah warga Indonesia yang datang bekerja di Malaysia, bila melibatkan 2 negara, kes memang akan jadi besar. Jadi pada tahun 2015 dia masuk, sempat ambil PTT dalam longkap polis, kemudian dia dihantar ke penjara. Pada tahun 2017, cukup umur 17 tahun, kami suruh dia duduk SPM juga sebab dah memang usia dia untuk ambil SPM. Masa tu dia cuma dapat 2A. Sebab masa tu dia tengah serabut dengan kes dia, mak dia orang susah tak dapat datang melawat dia. Jadi sepanjang dia dekat penjara bertahun-tahun, tak ada siapa datang melawat, tak ada siapa. Bila tak ada orang datang melawat, mereka tak ada tak dapat nak beli makanan ekstra. Macam kalau ada sesiapa yang duduk asrama, mak ayah datang bagi makanan kan. Jadi anak murid cikgu ni, kalau siapa yang tak ada datang jumpa, dia tak boleh nak beli makanan tambahan dia. Contohnya nak beli Maggi, nak beli Milo yang di koperasi penjara. Jadi dia ni stres. Jadi masa dia exam tu, dia cuma dapat 2A. Kemudian pada usia dia, sebab dia masih
awak. Bila awak perbaiki keputusan awak, dalam penjara ada peluang untuk sambung belajar juga. Di samping itu, kelulusan pendidikan juga kita hantar sampai ke peringkat mahkamah untuk mahkamah nilai dia punya kelakuan peribadi dan sebagainya. Jadi pada tahun 2019, di usia dia 19 tahun, dia ambil lagi sekali SPM dia. Cumanya cabaran dia pada waktu tu lagi sebulan nak SPM, dia pergi mahkamah dan dijatuhkan hukuman. Dan hukuman dia tiada tarikh bebas. Nama hukuman dia tahanan limpah sultan. Tak ada tarikh bebas sehingga sultan tempat kejadian dilakukan kejadian tu ampunkan. So kejadian berlaku di masa tu di Selangor, di Kelang kalau tak salah satu kejadian dia. Jadi kalau Sultan Selangor tak ampunkan, sampai sekarang dia tak bebas. Sebab dia tak ada tarikh bebas, dia dijatuhkan hukuman tahanan limpah sultan. Kerana pada waktu kejadian usia dia bawah 18 tahun. Dan sehingga kini anak murid cikgu ni ada lagi di dalam penjara. Daripada Puncak Alam cukup umur dia 21 tahun dan dia dewasa. Di Puncak Alam dia ada dewasa, dia dipindahkan ke penjara Kajang. Tak ada tarikh bebas, masuk daripada umur 15. Tahun ni dia tahun 2023, berapa umur dia? 23 tahun. Sebab cikgu senang ingat dia lahir tahun 2000. Tahanan limpah sultan. Nak hitung hari pun dia tak tahu bila dia akan keluar. Sebab tak ada tarikh yang diberi kepada dia yang bila dia akan bebas. Okey? Okey, yang ini semasa cikgu mula-mula di dalam penjara wanita Kajang pada bulan Mac 2020, TV Al-Hijrah datang masa tu untuk buat rakaman. So yang gambar sebelah kanan tu cikgu di dalam kelas semasa rakaman tersebut, dan sebelah kiri tu adalah kelas yang sebelahnya. Okey? Okey, yang ni awak dah jawab dan cikgu pun dah jawab. Okey, mereka adalah remaja yang berusia 14 hingga 21 tahun. Okey, hukuman jenayah untuk kanak-kanak bawah 21 tahun ni boleh jadi mereka dihantar ke penjara. Iaitu kalau penjara ada sekolah integriti, tetapi tidak semua penjara ada sekolah. Ataupun mereka juga boleh dijatuhkan hukuman di bawah penjara juga, tetapi di sekolah yang begini. Apa beza dia? Sekolah integriti atau penjara yang di sekolah integriti ni, mereka ada rekod jenayah. Kenapa? Masa kejadian mereka berusia 18 tahun ke atas, ataupun partner yang diorang buat salah, ataupun kita panggil case mate dia. Ni partner dia yang sama-sama case dengan dia. Katakan dia mencuri, ada lagi beberapa orang kawan dia. Mereka maknanya case mate diorang ni melebihi 18 tahun ke atas. Mereka boleh dijatuhkan hukuman di bawah penjara, iaitu sekolah integriti. Ada rekod jenayah. Kalau kad pengenalan kita tu dia pergi verify di mana-mana, ataupun cap jari kita ni kita verify di mana-mana, di bank ke dan sebagainya, ataupun kita pergi bagian polis ke untuk buat report katalah ada kemalangan berlaku dan sebagainya, kita verify cap jari kita, ataupun dia cucuk kita punya IC dalam tempat reader card. Kalau pernah nampak mak dan ayah awak balai polis cek ke, ataupun di kaunter-kaunter untuk cek, akan keluar senarai kesalahan yang mereka pernah lakukan kerana mereka ada rekod jenayah. Itu forever, tak boleh dipadam. Tetapi kalau di penjara ataupun di sekolah handling ni, mereka tiada rekod jenayah. Okey, kerana pada waktu kejadian mungkin mereka berusia 18 tahun ke bawah, ataupun mereka tiada case mate yang berusia 18 tahun. Mereka punya case mate yang sama-sama buat salah, kawan-kawan yang sama buat jenayah dengan mereka ni berusia bawah 18 tahun juga. Jadi hantar ke sekolah handling, ataupun boleh juga dihantar ke sekolah kenas bakti ataupun pusat pemulihan akhlak yang ini di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Awak tak ada rekod jenayah, tetapi kalau di dalam pusat pemulihan tu ataupun di sekolah kenas bakti tu kita lakukan, awak buat kesalahan lagi, awak akan dihantar ke penjara. Okey, itu antara kesalahan-kesalahan hukuman-hukuman yang boleh dijatuhkan jika
berusia 21 tahun ke bawah. Okey, kenapa mereka kat sini? Macam-macam dah tadi awak kata. Ada kata merompak, ada kata apa tadi? Membunuh, membunuh, sampai ke membunuh pun ada. Maksudnya, walaupun mereka ni awak tengok sebaya dengan awak, tapi mereka boleh terjebak dengan pelbagai kegiatan ataupun terjebak dengan pelbagai gejala sosial yang sama macam orang dewasa. Macam yang awak tengok dalam TV, macam yang awak tengok dalam berita, macam yang awak baca surat khabar, macam yang awak baca dalam media-media sosial. Jenayah yang mereka lakukan sama macam mereka yang dewasa. Cumanya mereka dikategorikan sebagai kanak-kanak kerana mereka berusia bawah 21 tahun. Ini antara puncanya, merokok. Dan merokok nanti cuba pula untuk ambil dadah, okey? Cuba pula untuk minum arak, okey? Ada ramai anak murid cikgu yang melakukan pembunuhan dalam keadaan tidak sedar hanya kerana pada waktu kejadian dia mabuk. Mabuk puncanya apa? Minum arak, okey? Ataupun dia merompak, dia masuk ke dalam penjara kerana merompak atau mencuri. Kerana apa? Puncanya lari dari rumah. Mak marah, terus lari dari rumah. Penuh-penuh rasa boleh hidup sendiri. Bila di luar, rupanya hidup ni tak seperti yang disangka. Jadi bila duduk luar sendiri, tak ada duit. Awak nak kerja, orang tanya umur berapa? 14. Ada SPM ke 14? Tak ada. Orang tanya umur 17, tapi dah ambil SPM? Belum ambil SPM. Ataupun bila umur 18, orang tanya mana sijil SPM? Oh, saya dah berhenti sekolah daripada tingkatan 1 hari itu. Jadi dia tak ada sebarang sijil ataupun kelulusan pendidikan yang membolehkan dia bekerja dengan baik. Jadi bila dari rumah tak ada sijil, tak ada SPM, tak cukup umur lagi, macam mana awak nak survive hidup sendiri? Jadi jalan singkat yang dia boleh terfikir ialah mencuri. Langsunglah masuk ke dalam penjara. Jadi ini semua antara punca-punca, okey? Kerana menonton video lucah, lama-lama awak mencuba untuk membuat perkara yang tidak baik, okey? Sehingga tahap merogol ataupun dirogol dan sebagainya. Awak juga boleh masuk ke dalam. Maknanya puncanya daripada sekecil-kecil benda sehingga ke besar-besar benda awak boleh mengakibatkan awak masuk ke dalam, okey? Mencuri, menyamar, merompak ni semua awak tahu. Pengambilan dadah, okey? Dadah ni yang nanti cikgu akan tekankan juga. Sebab apa? Ada orang yang masuk, yang mengambil dadah sebab dia tak faham apa maksud dadah. Okey? Orang akan guna perkataan macam-macam untuk melekakan dia. Okey, cikgu pernah pergi ke sebuah sekolah kluster yang mana anak murid dia semua adalah anak murid yang memang bijak pandai. Tetapi dia masuk ke dalam penjara kerana masa tu dia nak dekat SPM. Dia ditipu oleh seseorang yang kata dia, adik nak vitamin tak? Vitamin ni boleh buat adik pandai. Jadi orang dah tipu dia dengan menggunakan perkataan-perkataan yang macam tu. Jadi dia ambil, dia kata, oh aku memang nak score SPM, aku nak stay up malam, aku nak belajar pandai-pandai. Jadi tertipu dengan perkataan vitamin. Jangan ambil benda-benda macam tu yang bukan daripada mak dan ayah awak. Dia tertipu dengan perkataan vitamin sahaja. Langsunglah terus dia menjadi seorang penagih dadah. Okey, anak-anak murid cikgu ni artis. Kenapa cikgu cakap dia artis? Masuk surat khabar. Okay? Dia masuk surat khabar. Selalu yang masuk surat khabar ni artis kan? Okay? Awak pun selalu kalau awak dah tak ada surat khabar dah sekarang. Kalau zaman cikgu, bapa cikgu beli surat khabar, dia akan bagi surat panca indera dulu kat cikgu. Sebab dia tahu yang pun cikgu tak baca. Sebab ada surat panca indera, cikgu tak tahu awak tahu ke tidak panca indera tu. Okay? Dalam tu ada surat tentang artis. Jadi dalam kepala kita yang selalu keluar surat khabar ni, mereka yang famous. Kenapa cikgu kata anak murid cikgu artis? Bila cikgu baca, sekarang kita dah macam-macam media. Kita baca dalam media sosial, betul? Kita baca dalam Instagram, kita baca dalam Facebook, kita baca berita harian online, metro online, semuanya online. MST pun online, okay? Jadi bila cikgu come across berita
akan baca dekat mana tempat kejadian. Cikgu akan baca umur dia. Okey? Jadi bila cikgu baca, oh katalah kejadian, dia tulis kajang. Katalah kejadian dia tengok cikgu dia tulis suspek tersebut berusia contohnya 18 tahun, berusia 20 tahun contohnya. Cikgu kata, oh lagi beberapa hari. Lepas tu bila cikgu tengok pula, kalau lelaki ke perempuan ke, oh maksudnya lagi beberapa hari cikgu akan terima anak-anak murid ni masuk ke dalam. Kalau berlakunya lelaki, kalau di sekitar kita, berlaku di Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga sedikit sebelah Perak, akan masuk ke puncak alam. Sebab di puncak alam untuk banduan lelaki, banduan muda lelaki. Kemudian kalau berlaku di sekitar kita juga, cikgu tengok perempuan pula, dia akan masuk ke mana? Penjara wanita Kajang. So lagi beberapa hari cikgu akan terima anak murid baru. Anak murid cikgu ni boleh jadi masuk setiap hari. Hari ni cikgu datang, ada orang baru. Awak macam baru je. Macam ada je. Jadi mereka ni setiap hari, kerana jenayah berlaku setiap hari. Okey? Itu sebab cikgu kata anak murid cikgu artis. Cikgu dah terbaca je. Oh, cikgu kata lagi beberapa hari ni mereka akan masuk ke dalam penjara. Samun atau samun berkumpulan atau samun bersenjata. Samun boleh jadi dia samun secara individu. Okey? Samun ni maksudnya dia menerjah masuk atau dia merompak orang atau merompak di dalam bangunan dan sebagainya. Okey, kalau samun berkumpulan ada 2 atau lebih. Kalau samun bersenjata, dia bawa senjata. Okey, anak murid cikgu ni, YouTube dia masih lagi ada, tak dipadam. Dia ni masuk pada tahun 2017. Sebelum dia masuk, YouTube dia tersebar. Cikgu terima dalam WhatsApp, cikgu tengok dekat dekat Facebook, cikgu tengok di Instagram dan sebagainya. Okey? Dia telah melakukan samun ni di sebuah apartmen. Okey? Dia rasa dia hebat lah, dia datang dengan parang, cuma tak jelas. Yang dia pegang ni adalah sebilah parang yang panjang. Okey? Dia pergi ke sebuah apartmen, tapi dia pendek akal. Okey? Dekat pondok guard, kan selalu dekat apartmen sebelum kita nak masuk ada palang, ada pondok guard. Okey? Dekat pondok guard tersebut terang-terang ada CCTV, tapi agaknya dia terlepas pandang ke, atau memang dia tak perasan, atau dia tak bijak ke, sebab dia yang dia tahu dia nak rompak sebab dia di bawah pengaruh dadah masa tu. Okey? Dia tak perasan yang ada CCTV betul-betul rekod muka dia dekat pondok guard tersebut. Jadi masa tu dia nak samun seorang penghuni yang nak masuk ke apartmen dia tu, residen dekat situ. Jadi orang dia dah keluarkan parang panjang, dia nak samun residen yang baru sampai ke kawasan rumah tu. Jadi berlakulah memang dalam YouTube tu, cikgu tengok dalam YouTube sebab footage CCTV tu telah tersebar. Okey? Jadi sampai sekarang dalam YouTube masih ada lagi. Memang dan muka tu sangat jelas sebab CCTV memang betul-betul depan muka dia masa tu. Jadi senang-senanglah pihak polis tangkap. Okey? Itulah yang tak bijaknya. Konon-konon rasa dah cukup hebat dengan parang dan sebagainya, terlupa pula dekat kawasan tu ada CCTV merata-rata. Okey? Dia telah samun menggunakan senjata. Kalau cerita tentang samun bersenjata ni, awak tahu tak? Pisang potong kertas itu juga dikira sebagai senjata kalau kita salah guna. Okey? Kalau awak pergi ke sekolah, even kat sekolah pun selalunya kalau nak guna pisau tu cikgu yang sediakan, betul? Cikgu dah tak benarkan awak bawa sebab macam-macam boleh terjadi. Okey? Jadi senjata yang sekecil-kecil pisau kertas tu, jika awak ni polis tangkap awak dengan penuh macam polis rasa suspicious dengan awak, rasa macam apa suspicious? Curiga. Okey? Polis rasa curiga, katalah dalam beg awak ada senjata, awak bawa pisau potong kertas, tapi mereka
akan klasifikasi sebagai senjata. Ada anak murid cikgu, dia ditangkap kerana masa tu dia nak pergi bayar dekat KK Mart. KK Mart tu kan, yang macam 7-Eleven tu, dia nak bayar. Baru dia nak bayar, tiba-tiba polis tepuk bahu dia, polis siasat dia. Dalam beg masa tu dia tengah galas beg sekolah. Dalam poket beg sekolah dia ada pisau potong kertas. Pisau potong kertas biasa je. Tetapi dia ditangkap kerana dia ni polis terima banyak aduan daripada penduduk taman. Sebab dia suka mengganggu anak dan orang, dia suka ada cubaan pecah masuk di kejiranan dia. Kebetulan masa tu dia baru keluar dari sekolah Henry ni. Banyak laporan-laporan buruk tentang anak murid cikgu tu. Jadi pada waktu tu dia tengah nak bayar, dia nak beli Cadbury, dia cerita dengan cikgu. Dia nak beli Cadbury yang kecil-kecil tu dia kata. Baru dia nak bayar, tiba-tiba dia kena tangkap polis. Cadbury pun tak sempat ambil, bayar pun tak sempat. Polis geledah beg dia jumpa senjata, iaitu pisau potong kertas sahaja. Terus dia dijatuhkan hukuman pada waktu tu. Okey, atas sebab polis siasat dia menerima banyak laporan-laporan daripada penduduk taman, dan polis sehingga siasat ke sekolah untuk tengok rekod disiplin. Maknanya sampai ke tahap tu, sebab pada waktu penangkapan dia tak buat apa-apa. Tapi atas sebab banyak laporan tentang dia dan juga polis siasat sehingga ke sekolah, tengok rekod di sekolah, langsung dia terus dimasukkan ke dalam penjara dan dijatuhkan hukuman. Maksudnya awak kena jaga disiplin awak ni di sekolah, di rumah, di kawasan awak, supaya perkara-perkara tersebut tak berlaku. Walaupun awak cuma nak acah-acah saja. Okey, itu sangat bahaya. Tapi anak murid cikgu ni memang ada rekod lah. Sebelum ni dia pernah ditangkap, pernah dimasukkan ke sekolah yang begini. Okey, jadinya dia memang dah ada rekod yang buruk. Okey. Okey, yang ini curi ataupun memiliki barang curi. Curi ni contohnya awak pergi ke contohnya awak pergi 7-Eleven. Awak pun ambil. Okey, awak curi. Boleh jadi tertangkap. Ataupun awak memiliki barang curi. Contoh memiliki barang curi ini yang paling banyak juga berlaku dalam kalangan remaja. Kenapa? Contohlah, cikgu ada handphone. Masa tu sekolah nak buat spot check. Nama awak apa sih? Apa? Mia. Kawan awak cakap, Mia, tolong simpan handphone aku. Lepas tu Mia aku tolong simpankan. Sebab apa? Kawan awak tolong suruh simpankan. Sebab kawan dia punya kelas, cikgu tengah datang untuk buat spot check. Mia aku simpankan sekejap. Okey? Lepas tu Mia pun dah simpan handphone ni. Mia rasa tak ada apa-apa sebab ingat handphone kawan. Rupanya kawan awak tu curi handphone. Contohnya dia curi handphone cikgu. Okey? Cek punya cek, tiba-tiba ada pada tangan Mia. Mia yang tak tahu apa-apa dituduh di bawah memiliki barang curi. Kalau nama kes dia 411. Ini paling banyak berlaku. Tak tahu apa-apa, tolong simpankan. Bukan. Ni handphone Aina, bukan handphone saya contohnya. Ni handphone Aina tolong. Aina suruh tolong. Polis takkan dengar Polis takkan dengar. Polis dah dengar 1001 alasan. Macam-macam alasan yang polis dah dengar daripada orang-orang yang dia tertangkap. Jadi macam mana Mia yang tak tahu apa-apa nak selamatkan diri dia daripada dicas di bawah memiliki barang curi ataupun yang kes cikgu sebut tadi 411. Itu paling banyak. Anak murid cikgu pada tahun 2020 ditangkap kerana pakai jam G-Shock. Kita rasa jam G-Shock mahal kan? Hadiah pula, boyfriend pula hadiah kan? Rasa macam papa sayang sangat kat mama. Kan? Adik-adik ni kecil tak faham. Yang papa sayang, mama sayang ni. Rasa bangga bila papa sayang hadiahkan G-Shock original. Masa tu rasa pergi sekolah macam berkepak. Boleh selak lah. Kejap-kejap dia hujan.
oleh polis lah senang cerita, okey? Kena tangkap. Rupanya jam hadiah papa sayang tadi tu adalah hasil mencuri. Papa sayang tu pergi merompak menyamar di dalam sebuah rumah. Dia sama rumah orang kaya, jumpa G-Shock lah, jumpa apa. Yang G-Shock ni dia bagi kat girlfriend dia guna sebagai hadiah. Dua-dua ke dalam dia. Dua-dua masuk dalam. Walaupun yang perempuan tadi cuma terima hadiah. Walaupun dia kata, dia cakap dengan polis, cik, ini jam boyfriend saya bagi, bukan saya beli. Polis tak terima tu. Sejauh mana? Polis bukan ahli hujung. Polis tak boleh nak baca fikiran kita yang sebenar. Sebab semua penjenayah yang masuk dalam penjara, kalau cikgu tanya, semua yang cakap, cikgu saya tak buat, cikgu, boyfriend saya yang buat, cikgu saya tak buat, housemate saya yang buat, cikgu saya tak buat. Semua kata tak. Tapi macam mana dia boleh ada dekat datang? Semua akan buat baik dekat depan. Dalam penjara tu semua dia akan buat baik depan anggota penjara, depan cikgu-cikgu. Sebab apa? Dia nak dia deny lah sebenarnya, okey? Dia kata bukan dia, macam-macam. Okey? Jadi memiliki barang curi ni, walaupun awak hanya tolong pegangkan, tolong simpankan, itu juga awak boleh tertangkap. Dan benda ni banyak berlaku walaupun di sekolah. Kerana apa? Kadang-kadang ada kawan awak yang curi duit, okey? Yang curi barang-barang dan sebagainya, minta tolong simpankan. Dia curi dekat luar, ini pun dia datang sekolah, kau tolong simpankanlah. Mak aku tak tahu ni, aku beli phone baru, contohnya. Okey? Ataupun ada seorang anak murid cikgu, lelaki, masa tu cikgu dia lelaki, di penjara lelaki. Lelaki tu suka motor kan? Motor apa yang famous tu? Kan? Y-Suku. Y-Suku, pernah dengar? Pernah dengar? Okay. Cikgu pun tahu nama Y-Suku tu sebab anak murid cikgu yang bagi tahu. Okey. Dia kata, dia orang kata Y-Suku ni famous. Y-Suku menjadi sebuah motosikal yang sangat famous dicuri orang. Kerana dia orang kata, cikgu naik motor Y-Suku ni, cikgu dia auto handsome, dia kata. Dia kata dia automatic jadi handsome. Cikgu pula tak tahu, cikgu nampak motor semua sama. Sampai dia dah sebut Y-Suku, cikgu tak tahu yang mana Y-Suku. Dia kata auto handsome. So cikgu ni nak cari lah apa motor yang handsome sangat tu. Okey? Jadi cikgu tengok lah, sama je. Cikgu kata dia naik motor tu ke, dia turun, kalau dia handsome lah. Kalau tak handsome lah. Tapi dia kata cikgu, naik motor tu cikgu, kalau berhenti kat traffic light, awak tengok, dia kata. Awak tengok. Dia tak tahu polis pun tengok dia. Kalau dia mencuri lah. So ada seorang anak murid cikgu ni, dia orang asli. Dia kata, dia bawa motor ni, dia beli motor, kawan dia offer dia. Kau tak beli tak? Aku bagi kau murah-murah je. Dia pun beli. Istilah dia beli lah. Sebab dia tak tahu proses beli motor yang sebenar. Kena ada dokumen, kena ada macam-macam, kena ada sign. Ini kawan dia kata, aku nak jual kat kau murah je. Dia pun beli tanpa berfikir panjang. Sebab dia kata sangat murah. Murah yang sampai dia boleh gunakan duit simpanan dia yang sikit. Dia kata, duit dia tak banyak, dia kata. Tapi dia boleh beli motor tu sebab kalau dia jual sangat murah. So satu hari dia keluar bawa awet dia. Bawa ni, dia nampak roadblock. Dia tak takut. Sebab motor tu dia beli. Dia rasa dia tak salah sebab dia beli. Dia perai bawa awet saya cantik cikgu. Dia kata, okey lah biasa. Cikgu kata kan, dia bawa perai nampak polis. Dia pun senang-senang kat polis tu. Sekali polis tu cek, tengok itu antara salah satu motor yang telah dicuri. Terus polis nak tangkap dia gali kat situ, tapi sempat lagi. Lepaskan awet saya, awet saya tak bersalah. Hero. Dia nak suruh lepaskan dia lah, kerana dia tak tahu apa-apa. Dia pun sebenarnya tak tahu apa-apa. Tapi sebabkan dia dah terbeli barang curi, dia di-charge di bawah memiliki barang curi. 3 tahun dia dijatuhkan hukuman. Cikgu tanya, awak datang lawat tak? Awak sudah melayang, cikgu dia. Awak dah melayang lah. Siapa nak buatnya dah masuk penjara. Lepas tu, hasil kerana pendeknya akal tak tahunya cara, telah terbeli barang curi. Jadi anak-anak di depan cikgu ni, awak
jual barang dekat awak. Kau nak beli tak phone aku? Aku nak jual murah-murah je. Aku nak jual murah-murah je. Jangan sampai awak terbeli. Walaupun handphone, awak boleh masuk ke dalam. Okey? Yang ini. Puncanya kadang-kadang daripada menonton video lucah. Kadang-kadang kita tak tahu kawan kita stand dekat kita. Bila kita dah tertengok, kadang-kadang manusia ni diberi memang nafsu semula jadi. Itu adalah fitrah kejadian manusia. Okey? Tetapi bila tak pandai nak menjaga ataupun mengekang ataupun kontrol diri awak, itu yang ramai terjebak dalam istilahnya rogol. Rogol ni bunyi macam dipaksa. Tetapi kalau sampai di mahkamah, paksa ataupun sukarela, istilahnya adalah rogol. Okey? Istilahnya adalah rogol. Jadi awak jangan semudah-mudah itu termakan dengan tujukan papa sayang awak. Okey? Yang mama sayang juga jangan memuji-muji, mencabar-cabar papa sayang awak. Tak ada istilah uji kesetiaan dengan perkara-perkara yang macam ni. Sebab sekali awak ada yang buat report, okey? Ada yang buat report memang masuk ke dalam. Dan hukuman rogol ni maksimum 20 tahun berserta sebantai. Maksimum 20 tahun. Okey, berserta sebantai. Sebantai ni menggunakan rotan yang penjara puja, memang akan ada pengaruh berbilai di punggung awak. Wanita tak kena rotan, tapi lelaki ada hukuman rotan. Dan kesan rotan tersebut akan ada bekas. Sebab rotan mereka bukan rotan yang macam mak ayah kita rotan pun dah sakit. Okey? Dan berbilai merah. Tapi hukuman rotan penjara ni sampai tersiap kulit. Sampai kan anak murid cikgu pernah dijatuhkan hukuman dan kena sebantai. Dia kena 8 sebantai. Masa itu dia cuma boleh tahan sehingga 4. Masa nak sebat ni, pegawai kesihatan pun akan ada, pegawai perubatan pun akan ada, doktor. Sebab apa? Doktor akan tengok condition orang yang dirotan tu dia masih boleh terima ataupun tidak. Jadi boleh postpone. Kalau dia tengok banduan tersebut dah tak boleh nak terima, dah sakit dah, sampai dah ada orang sakit yang sampai tak boleh nak bernafas, sampai sesak nafas, dia orang akan stopkan. So anak murid cikgu ni masa tu dia kena 8. Dia cuma tahan sampai ke 4. Duduk dalam kelas sengit. Sebab dah berdarah dan ada tergoyak kulit ni. Duduk dah sengit dah. Sampai cikgu hantar dia pergi klinik, cikgu kata bagilah murid ni MC untuk hari ni. Tak boleh nak duduk. Kakak. Hasil kerana kes rogol dan dijatuhkan hukuman bukan hanya masuk penjara, package dengan sebantai. Package dengan rotan. Jadi sangat awak kena berhati-hati sebab benda ni banyak yang masuk. Dia bukan buat jenayah mencuri, merompak, membunuh dan sebagainya, tetapi hanya kerana kalah dengan nafsu. Okey, jadi kena hati-hati. Yang ini seorang anak murid cikgu pada 2021, seorang pelajar college umur 19 tahun pada waktu itu. Dia tak tahu pun dia mengandung. Tiba-tiba dekat asrama college dia, tiba-tiba dia pingsan. Rupanya dia mengalami keguguran. Okey? Masa tu barulah semua orang tahu yang dia mengandung tanpa berkahwin. Masa tu dia tak ada cakap dengan orang, dia sendiri pun tak tahu yang dia mengandung. Tiba-tiba dia hitam, pingsan dan berlakunya keguguran. Kes tersebut menjadi kes polis sebab mengandung tanpa berkahwin. Okey? Jadi dia terus dimasukkan ke penjara. Budaknya baik, budaknya lembut je, senyum, tak ada masalah, ikut peraturan masa dalam penjara. Bukan macam penjenayah-penjenayah lain. Tetapi kerana kes dia, hasil kerana nafsu yang tak mampu dikawalkan itu mengakibatkan
menyebabkan dia mengandung dan berlakunya keguguran tanpa dia sedar dan akhirnya dia masuk ke dalam. Kedua-duanya, boyfriend dia masuk, dia pun masuk. Dia di penjara wanita, lelaki boyfriend dia tu dekat pusat correctional Puncak Alam pada waktu itu. Okey, so kena berhati-hati. Allah memang kurniakan kita nafsu, tetapi Allah kurniakan kita akal supaya berfikir. Okey, jangan sampai awak dimanipulasi oleh nafsu awak. Okey, awak kena tahan. Macam mana kita tengok, cantiknya Barbie tu, mak tak bagi beli. Kena sabar, Barbie tu cantiknya, baju tu warna pink. Okey, tapi awak kena sabar. Tak apa, mak kata kumpul duit raya, kumpul duit sekolah. Sabar kan? Macam itulah kena kawal nafsu awak. Okey, itu nafsu nak Barbie. Yang ini nafsu yang lain tak. Jadi awak kena kawal. Tuhan bagi kita akal. Allah bagi kita akal supaya boleh bezakan baik dan buruk. Okey? Pembuangan bayi. Dia rentetan lah. Daripada digeruca, daripada hubungan seks yang belum berkahwin, sehingga kepada mengandung, luar nikah, dan juga bila dah terjadinya perkara tersebut, berlakulah pembuangan bayi. Ada seorang tahun 2000, cerita ni 2014 kalau tak salah cikgu, satu kejadian di Jalan Reko tau. Dia ni dia kata, bila cikgu tanya dia kenapa yang awak terjebak dengan kes pembuangan bayi ni, masa tu di muka hadapan surat khabar keluar gambar baby dalam parit, dalam longkang baby tu pula, yang baby yang ada cukup sifat, memang baby yang chubby, jatuh betul-betul dalam saiz longkang. So bayangkan line biru ni, betul-betul baby tu dalam longkang tersebut. Dia campak daripada atas, baby tu jatuh di dalam longkang di bawah. Dia di tingkat 4 kalau cikgu tak salah. Okey, cikgu tanya dia, kenapa terjadinya perkara macam ni? Kenapa awak dibuang baby? Puncanya, dia rasa dia tak lawa. Saya tak lawa cikgu. Saya gemuk, saya tak lawa. Jadi cikgu tu kenapa pula tak lawa, gemuk, boleh buang baby pula kan? Rupanya, dia tak pernah ada boyfriend. Bila ada seorang lelaki ajak dia tumpang motor, kawan tempat kerja dia ajak dia tumpang motor, umur dia 19, dia rasa macam, wish, orang ni suka ke aku lah. Dia kata. Dia terus naik motor orang tu. Rupanya dia tak tahu pun budak lelaki itu sebenarnya nak memperalatkan dia. Okey? Hanya kerana nak memuaskan nafsu sahaja. Jadi dia pun ikut naik, konon-konon dia rasa diri dia adalah girlfriend kepada boyfriend tersebut. Okey? Sehingga sanggup menyerahkan mahkota kita sebagai wanita yang mana sepatutnya awak kena tutup, awak kena jaga. Okey? Tak boleh diberi kepada orang lain selagi belum bergelar suami. Hanya kerana dia kata, cikgu, saya tak pernah rasa ada boyfriend. Sebab saya tak cantik. Dia kata, saya gemuk, saya bodoh, dia kata. Jadi bila ada orang macam motor, naik motor je. Jadi kakak-kakak, tolong ya, orang ajak-ajak awak naik motor bukan sewenang-wenangnya. Ajak naik kereta bukan sewenang-wenangnya. Okey, itu yang berlaku pada anak murid cikgu. Bila dah mengandung, papa saya tadi pergi mana? Melayang lah. Payang tu melayang. Tinggallah mayang ni terkotak-kating seorang diri. Bila dilahirkan baby, masa tu kawan-kawan dia dah pergi kerja. Dia kata, kejap lagi, aku sakit perut, aku terlambat sikit. Rupanya dia terbersalin dalam bilik dia. Dia buang baby dia. Bila buang baby tu pun jatuh atas apa ni? Sebab dia tinggal empat bawah tu ada kedai mamak tau. Dia jatuh atas bumbung kedai mamak, pun jatuh pula dekat dalam parit. Jadi dia kata, jadi orang-orang terperanjat lah bila tengok ada baby. Terus call polis. Polis dari tingkat rumah ke rumah, masuk ke dalam bilik dia. Masa polis tu tengah siap masuk ke dalam bilik dia, dia tengah bersiap-siap untuk pergi kerja. Awak bayangkan dia baru lepas bersalin, darah-darah dekat lantai tu dia sempat lap, tapi tak sebersih mana lah. Sebab itu dalam keadaan
dekat bilas-bilas tuala dia sidai dekat ampai dekat luar rumah dia. Polis tengok tuala tersebut ada kesan darah dan dekat lantai bilik dia tu ada kesan-kesan yang tak berapa bersih. Tetapi dia gigit tengah pakai baju kerja untuk pergi kerja. Punyalah nak tutup kesalahan dia yang dah bersalin dan juga dah buang anak. Bila dia masuk dia kata, bukan saya nak pergi kerja apa semua-semua. Tapi polis tak bodoh. Tu cikgu kata, janganlah buat alasan-alasan. Polis tu dah muak dah dengar 1,000, 1 juta satu punya alasan yang dia dah orang bagi pada dia. Itu sebab tak semudah tu untuk awak pertahankan diri awak. Bukan saya. Okey? Sebab polis dah tak peduli. Salah, dia tangkap. Itu urusan mahkamah untuk jatuhkan hukuman. Itu sebab proses perbicaraan lama untuk memastikan sama ada perkara tersebut betul ataupun salah. Okey? Yang ini tahun 2019 berlaku di Setapak. Seorang pelajar di sekolah college vocational, umur dia 17 tahun, dah mengandung, tapi boyfriend tak nak bertanggungjawab. Dia ajak berjumpa dengan boyfriend dia, nak ajak kahwin lah. Dia kata sebab dia dah mengandung, masa tu kandungan dia 5 bulan. Dia ajak jumpa, boyfriend dia datang bersama dengan 2 orang rakan yang lain. Maksudnya bertiga, boyfriend dia dan juga 2 kawan boyfriend dia lelaki. Datang pukul girlfriend dia yang tengah mengandung umur 15 tahun, umur 17 tahun ni, kandungan masa tu 5 bulan. Okey? Boyfriend dia punyalah semangat setia kawan, sama-sama join 3 lawan 1. 3 lelaki pukul 1 wanita. Nasib baik tak mati. Kalau mati, awak tahu tak, kes ni bertukar menjadi 302, iaitu bunuh. Nasib baik tak mati. Okey? Tapi Pak Mu dia, bukan setakat Pak Mu dia, 2 kawan Pak Mu dia yang merupakan setia kawan tadi ni masuk ke dalam penjara atas kesalahan mencederakan. Nasib baik tak mati. Kalau tidak, mencederakan akan bertukar menjadi bunuh. Pak Mu dia tadi kena di-charge bawah mencederakan, di bawah kes rogol 376, di bawah kes hamil wanita, cikgu lupa apa nama dia, dan juga di-charge di bawah pengguguran juga sebab baby tersebut mengalami keguguran. Budak lelaki itu kena charge banyak. Perempuan ni pun di-charge juga sebab dah hamil luar nikah dan juga berlakunya pengguguran. Dalam sakit, keluar hospital, polis hantar ke penjara. Tahun tu sepatutnya diambil SPM. Masa tengah indah memang papa sayang, tapi bila dah berlaku macam ni, papa sayang awak akan berubah. Okey, itu sebab Tuhan bagi kita akal. Mencederakan. Ni anak murid cikgu juga ni. Berlaku pada tahun 2022, tahun lepas. Umur masa kejadian 16 tahun. Dia mencederakan pemandu e-hailing, pemandu Grab. E-hailing ni yang pandu Grab, pandu Lalamove dan sebagainya. Dia pergi jumpa papa sayang. Ini semua papa sayang, mama sayang punya hal. Dia duduk KL, dia nak jumpa papa sayang dia dekat Johor. Dia duduk KL, tapi sanggup nak menunjukkan kesetiaan. Sanggup pergi jumpa papa sayang di Johor. Baik, naik Grab. Dengan tak kerja, dengan tak sekolah, okey? Pergi ke Johor nak balik, tak ada duit. Tapi dia dah deal dengan pakcik Grab. Pakcik Grab kata 400. Dia kata okey, boleh bayar. Pakcik Grab daripada Johor hantar dia balik ke KL, dekat area Sentul kalau saya tak salah. Lepas tu tak boleh bayar. Pakcik tu kata pergi naik atas, rumah dia dekat flat. Pergi naik atas, kasih turun sama siapa-siapa yang boleh bayar, dia kata. Pakcik Grab tu cakap dengan dia. Tapi pakcik tu pandai. Pakcik tu pegang IC budak ni. Sebab tak naklah dia hilang macam tu terus. Naik atas rumah, tak tahu dah bagaimana tak turun-turun bayar. Bayaran RM400, dia nak bayar RM8 je masa tu. Macam mana pakcik tu tak marah? Dia memang bekerja amal. Dia bukan buat social work. Itu adalah pekerjaan dia.
memandu Grab, memandu e-hailing. Okey? Jadi budak tu turun bawah, tarik duit. Dia murid berbangsa India. Tarik duit, dia cakap. Sekali pak cik tu kata, mana boleh tarik duit macam tu? Awak kena bayar juga. Oh, pak cik tu tak nak pulangkan IC. Rupanya dia keluarkan, rupanya dalam beg dia ada pisau tuang kertas tu. Dia terus keluar pak cik Grab tu. Dia keluar pak cik Grab, awak tahu tak? Murid ni kecil je. Dia memang 16 tahun tapi rendah. Kecil je. Jadi dengan semudah itu pak cik dapat pegang tangan dia. Nasib baik pak cik dapat pegang tangan dia. Kalau tak dapat pegang, mungkin luka tu akan lebih dalam. Masa tu cikgu memang ingat ada satu gambar pak cik ni tersebar dekat media sosial. Terbaik masih nampak lagi kelar dia belum ditutup gambar tu. Dan dah kena tutup. Okey, sebab ada hospital dah. Gambar pak cik tu nasib baik tak terpotong dalam. Dan pak cik tu adalah seorang warga emas berusia 60 lebih tahun. Kalau cikgu tak salah. Oh, tak ada dalam ni. 64 tahun kalau cikgu tak salah. Okey? Anak murid cikgu tu boleh lakukan perbuatan kelar. Macam mana dia boleh terfikir untuk kelar pemandu Grab tersebut. Dan kemudian dia dimasuk ke penjara. Cikgu tanya dia, bila dah awak sekolah? Darjah 6. Tak boleh membaca. Membaca merangkak-rangkak. Kalau dia boleh baca pun, dia tak faham apa yang dia baca. Kenapa tak sekolah? Tak ada duit. Dia kata. Tak ada duit. Mak mana? Mak tak balik-balik, dia kata. Kisah hidup dia macam gerandangan. Sekali awak tahu, satu hari, dalam perjalanan wanita kajang ni, dia terjumpa mak dia yang selama ni tak balik. Mak dia punya kena tangkap kes dadah. Yang kena tangkap berkali-kali. Itu pasal lah mak dia tak balik. Yang selama ni dia dan adik-beradik dia tak tahu mak dia pergi mana. Dia jumpa balik satu hari dia nangis. Dia kata, cikgu, saya jumpa mak saya. Cikgu kata, siapa mak awak? Lepas tu dia bagi tahu lah. Mak dia pula tak nak mengaku yang ni anak. Bukan, mak dia kata. Bukan, ini orang lain. Saya tak ada anak, dia kata. Menangis budak tu bila mak sendiri tidak mengaku anak. Mak yang dia cari selama ni akan keluar bekerja, rupanya ada di dalam penjara. Dan budak ni hari itu dijatuhkan hukuman masuk ke sekolah yang digeni. Sekolah yang digeni ini minimum dijatuhkan hukuman 2 tahun. Okey? Kalau 2 tahun ataupun sehingga umur 21 tahun. Minimum 2 tahun ataupun sehingga 21 tahun. Ikut kepada mahkamah jatuhkan. So masa dia dijatuhkan hukuman umur 17, kalau dia dibebaskan 2 tahun, umur 19 dia keluar. Tapi kalau mahkamah jatuhkan hukuman sehingga 21 tahun, lamalah dia di dalam sekolah yang digeni tersebut. Dan nasib baik Uncle Grab tersebut tak mati. Dia cuma di-charge di bawah mencederakan. Kalau mati jatuh bawah kes apa tadi? Bunuh. Masa hari pertama dia masuk penjara, dia masuk dalam kelas, cikgu tanya dia sebab cikgu nak catat maklumat diri dia. Okey? Maklumat diri anak murid cikgu lain daripada awak kata. Awak ada buku dalam kelas kan? BKK kan? Okey? Cikgu pun ada BKK juga, tapi BKK buku cikgu comot. Sebab hari-hari ada orang masuk. Bila cikgu nak cantik, cikgu bukan cantik nombor IC. Cikgu akan cantik nombor badan dia. Bila dia masuk, dia ada nombor badan. Okey? Dari situ cikgu boleh tahu dia pertama kali masuk ataupun dah pernah masuk. Okey? Lepas tu cikgu akan cantik nombor kes. Masa cikgu tanya dia, awak kes apa? Dia ni rendah, dia tengok cikgu macam ni. Padahal cikgu pun tak berfikir, tapi dia tengok cikgu macam ni. Cikgu ada baca tak? Dia kata. Baca apa? Itu pakcik Grab yang saya potong tu hidup ke mati? Dia tanya. Cikgu tengok dia. Kenapa awak tanya macam tu? Ada orang kata dia mati, cikgu. Habis kalau dia mati kenapa? Ayo cikgu, kalau dia mati saya 302, cikgu. Oh, tahu pula kalau dia mati 302. Kalau dia tak mati awak apa? Kalau tak mati saya selamat, cikgu. Saya akan jadi 323. 323 mencederakan. Tahu pula tu. Sebab dah ada orang yang bagi tahu dekat dia. Jadi cikgu kata, tak tahu, cikgu tak ada baca pun. Ayo cikgu, kalau saya 302 saya mati, cikgu. Tak apalah, sama-sama mati, cikgu jawab. Itu orang mati, you mati. Ayo
dia kena tangkap, dia pun tak tahu khabar pakcik Grab tu. Okey? Dan masa dia kena tangkap, polis kata dia tengah dekat kedai mamak, dia cantumkan kerusi, dia siap landing dekat atas kerusi tu sambil tengok cerita dekat dekat handphone dia, sambil macam tu. Polis datang tangkap dia. Dia tak rasa bersalah pun yang dia dah mencederakan orang sampai ke tahap yang boleh hampir-hampir membawa maut. Okey? Sekarang ada dekat handbrake ni. Yang ini pun banyak sangat sebenarnya pasal papa sayang, mama sayang. Kadang-kadang kerana papa sayang dan mama sayang ni, sikap kita jadi berubah terhadap ahli keluarga kita sendiri. Okey? Kerana awak tiba-tiba terlalu mengagungkan boyfriend awak sampai kadang-kadang awak ketepikan ahli keluarga awak yang selama ni lah yang jadi orang kata yang membesarkan kita, yang menjadi pendengar setia kita, yang bagi kita makan, yang provide everything untuk kita. Okey? Hanya kerana konon-konon terlalu sayang. Kes ni berlaku di Taipei, kalau tak salah cikgu. Murid ni dia couple. Yang perempuan ni dengan yang ini dia couple. Sampai tak pergi sekolah, konting. Abang kepada perempuan ni marah. Dia balik sekolah, dia marah. Dia marah dia tak pergi sekolah, konting. Dia dah marah-marah bertekak. Yang perempuan ni dengan boyfriend ni pun keluar daripada rumah. Tengok-tengok handphone budak lelaki tu, handphone boyfriend ni tertinggal dekat atas meja dalam rumah. Dia patah balik sebab nak ambil handphone. Masa tu berlaku pergerutan antara boyfriend dia dan juga abang pelajar perempuan ni. Okey? Berlakunya pergaduhan bertumpuk-tumpuk sehingga mengakibatkan kematian. Dia panik, dia takut, dia tanam mayat abang dia dekat sebelah rumah dia di belakang rumah. Sebab belakang rumah tu dia kata ada tanah sikit dekat belakang dapur rumah. Rumah sebelah tu rumah kosong. Dia tanam abang dia dekat dalam tanah dekat belakang rumah tu. Awak rasa abang dia betul ke salah? Abang dia marah sebab dia bercinta sampai konting seorang yang selama ni hubungan dia dengan abang dia sangat rapat. Tiba-tiba kerana masuknya teman lelaki dalam hidup dia, tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang sangat degil, orang yang sangat pentingkan diri sendiri sampai ketepikan keluarga kerana terlalu asyik bercinta. Sampai berlaku pergaduhan dan terjadinya pembunuhan. Kes ini dicharge di bawah 302. Usia dia 15 tahun pelajar perempuan. 15 tahun. Awak bayangkan. Okey, itu semuanya bila awak tersilap dah tak reti nak membezakan baik dan buruk, tak mengutamakan keluarga dan sebagainya. Yang ini satu berita yang sangat famous pada tahun 2017. Okey, cikgu tak tahu masa tu awak ingat tak cerita ni? Adik-adik ni kecil lagi. Yang dah besar-besar ni pernah tak come across cerita ni? Kisah ni berlaku 2017. Okey, berlaku di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Masa kejadian tu 6 orang ditangkap. Tetapi cikgu sempat jumpa 3 orang sempat masuk ke sekolah integriti tajam masa tu. Okey, sebab yang lagi 3 orang tu dah cukup umur, dah lebih 21 tahun. Sebab dah tiba birthday dia. Penjara ni dia kira hari ni birthday awak masuk ke 21 tahun, awak dikira sebagai dewasa. Okey, jadi kawan-kawan dia lagi 3 orang tu dah cecah umur 21 tahun, mereka dihantar ke Sungai Buloh masa tu. Sebab Sungai Buloh adalah tempat dewasa reman. Reman ni maksudnya belum dijatuhkan hukuman, masih lagi siasatan. Okey, kemudian yang lagi 3 orang ni masa tu belum sampai berhenti dia yang ke-21 tahun. Sempat dah jumpa cikgu di penjara Kajang masa tu. Okey? Dia orang ni tuduh si mati curi laptop. Dia tuduh si mati ni adalah kawan baik mereka. Kawan baik. Tapi dia tuduh orang ni curi laptop. Tapi si mati tak mengaku. Kita nak pastikan kebenaran pun kita dah tak pasti sebab orangnya pun dah meninggal dunia. Curi atau tidak, masa tu memang kita dah tak tahu. Tapi kawan dia yang ada 5 orang ni tuduh dia mencuri laptop tapi kerana dia tak mengaku. Dan kawan orang yang
Pemilik laptop ni cakap, aku tak kira, kau mesti dapatkan balik laptop aku. So, dia mula dengan bully. Awak tahu streka awak, streka yang keluar air yang asap tu. Alah, yang mak awak beli dari mana tu pegang air elok, air mak tu, mak bayar tu 10 kali tu. Okey? Air tu kalau terkena tangan awak rasa apa? Oi, terkena sikit pun awak punya melompat. Kan? Sebab ada tinggalan kesan yang merah kan? Itu baru terkena sikit, bukan awak saja-saja tegak tangan awak. Ini orang ni, kawan dia tegak menggunakan streka awak, tegak, memang tegak, macam dia air baju. Macam dia air baju. Dia tegak daripada ujung kepala sampai ke ujung kaki. Okey? Jadi orang ni meninggal. Okey, dalam hari-hari dia tengah masak ni pun, dia masih tak cerita pada mak dia yang dia tengah kesakitan. Dia cuma cakap kat mak dia okey. Tetapi akhirnya meninggal. 5 orang ni yang tegak streka ni, dia macam pas. Semangat seperti kawan lah ni. Kan awak macam tak boleh hidup kalau tak ada kawan kan. Jadi kawan suruh buat apa pun nak buat juga. Kalau gaduh dengan kawan rasa tak nak pergi sekolah kan? Nanti kata, apa mak, kawan apa ibu, kawan kita, kawan ni tak nak, kawan tu meracunkan kita. Dah rasa satu hari sedih tak nak pergi sekolah. Macam ni juga mereka sedia kawan. Kawan suruh buat. Dia beratur, kawan ni baring, maksud ni baring dekat katil sebab dia terkulai. Yang orang ni beratur 5 orang tekak, boleh pas. Budak yang cikgu tanya tu, suspek yang cikgu tanya tu, dia pegang air masa tu di hujung kaki. Tapak kaki budak ni pun dia tekak. Dia memang cakap dia buat. So awak bayangkan betapa nasabnya orang ni, betapa azabnya dia kena sebelum dia meninggal sampai dia melecur satu badan. Kulit dia terkoyak sampai ke setreka yang jadi bahan bukti ni katanya melekat dari kulit si mati kalau kita baca dalam surat Allah. Okey? Dan sempat dari beberapa bulan dekat dengan kami cikgu-cikgu, okey, budak ni memang pandai. Okey? Tapi apa? Tak menggunakan akal dengan waras. Budak pandai, lagi setahun je nak habis ijazah sarjana muda dia. Yang mana lagi setahun je dia confirm akan dapat kerja sebab dia orang ni adalah pemegang beasiswa dekat universiti tersebut. Yang mana dia habis belajar memang dijanjikan kerja terus. Tinggal setahun je lagi. Yang mana dia keluar dia akan terus jadi pegawai sebab dia orang ni ada kader macam-macam, ada tentera udara, ada tentera darat. Yang mana keluar kalau orang yang badan uniform ni dia orang dah ada calik atas bahu dia orang, dah ada paku. Maksudnya dah ada jawatan, dah dijanjikan pekerjaan dan jawatan. Tapi kerana kes bully, kerana ikutkan perasaan. Sebenarnya laptop tu kalau dibincang betul-betul takkanlah sampai meragut nyawa. Okey, jadi budak ni mati. Kes dia pula pembicaraan sangat lama sebab dia dah bertukar menjadi 302. Kes ni tahun 2021 baru jatuh hukum. Daripada 2017, 18, 19, 20, 21, 4 tahun di dalam penjara baru dijatuhkan hukuman. Apa yang cikgu nak cakap dekat sini, orang ini kebetulan jatuh hukum. Awak bayangkan awak ni tak lakukan tetapi awak terlibat sama ataupun berada di kawasan itu, lalu awak ditangkap sekali walaupun awak tak dapat nak pertahankan diri awak yang awak tak buat benda itu semua, polis takkan dengar itu semua, awak tetap kena melalui pembicaraan. Ini kebetulan jatuh hukum. Kalau tak jatuh hukum, 4 tahun sia-sia awak di dalam penjara. Walaupun akhirnya disabitkan tak bersalah, tetapi 4 tahun awak duduk di dalam penjara. So bayangkan, walaupun awak tak buat, tiba-tiba awak berada di kawasan itu, awak juga dicekoh bersama-sama. Okey? Orang yang dalam ni, yang tadi yang cikgu kata dia kena tangkap 6 orang. Seorang daripada itu, dia tak lakukan, tapi dia adalah ketua platoon kepada grup. Sebab dia orang ni tentera tau. Tentera ni ada kumpulan macam awak berkawan dalam kadet awak ada ketua platoon kan. Jadi orang pun ada ketua juga yang jadi ketua kepada kumpulan diorang.
dia disabitkan kesalahan kerana tidak mampu menghentikan perbuatan buli kawan-kawan dia. Dia juga dijatuhkan hukuman bersama-sama dan dijatuhkan hukuman 18 tahun. Awak bayang masuk tahun 2017 tu umur 21. Awak kira lah umur bila dia akan bebas. Tapi yang ni ada tarikh bebas. Anak murid cikgu tadi tu yang dalam 6A tu tak ada tarikh bebas. Nak kira apa pun tak tahu. Kawan-kawan dia minta kalender. Cikgu, saya nak pinjam kalender boleh? Dia nak tulis. Nak salin kalender sebab kita orang tak boleh bagi kalender kepada dia buat masuk bilik. Dia orang ni, dia akan gantung kat bilik dia yang tulis sendiri. Okey? Bila masuk penjara, lelaki jadi alert dengan nombor. Selalu kat luar lelaki kurang ingat nombor kan, Cik Ustaz? Sebab nanti isteri merajuk tu, tak ingat apa birthday saya. Betul Ustaz? Tak tahu Ustaz nak jawab. Okey? Itu yang dikatakan. Okey? Tetapi masuk penjara, anak murid cikgu yang lelaki ni jadi alert dengan nombor. Sebab apa? Dia menghitung hari untuk bebas. Kalau tak dapat tarikh bebas, dia akan menghitung hari untuk pergi mahkamah. Sebab bila pergi mahkamah, kebarangkalian tinggi untuk dia bebas. Okey? Tapi anak murid cikgu yang 6A tadi tu tak minta pakaian dia. Nak kira apa? Tak ada tarikh nak kira. Tak ada tarikh bebas. Tak diberi tarikh untuk bebas. Jadi dia hanya ikut jelangkau dari hari ke hari, dari hari ke hari. Ada hari yang dia punya otak dia kacau, jiwa kacau. Apa lagi saya tahu awak guna istilah? Mental koyak. Apa? Macam-macam istilah awak ni kan? Nanti dia akan palau semua orang. Palau kan? Cikgu tahu palau kan bila anak murid cikgu juga. Dia akan palau semua orang sebab jiwa dia kacau. Dia tak ada tarikh untuk dia kira. Orang ni kurang-kurang ada juga tarikh untuk dikira. Walaupun berlakunya kematian. Tapi anak murid cikgu yang tadi tu tak ada. Okey, yang ini juga sama, buli atau yang puncanya buli membawa kepada liwat dan akhirnya mangsa ni meninggal dunia. Hanya kerana mangsa ni tidak melawan. Mangsa ni adalah seorang lelaki lembut. Okey, orang yang buli ni sebenarnya dia pengecut. Dia akan cari orang yang tak mampu nak lawan dia balik. Dia tahu lelaki ni lelaki lembut. Okey, yang mana kalau orang kacau, janganlah. Kau ni. Dia tahu dia kacau orang tu tak akan melawan. Itu sebab cikgu kata pembuli ni sebenarnya dia pengecut. Sebab dia membuli orang yang tak mampu lawan dia. Jadi dia buli orang ni, mula-mula kena kes 323, mencederakan. Tapi lepas tu jatuh kepada kes kedua kerana selepas beberapa hari kemudian murid ni meninggal dunia. Okey, ni buli ugut. Buli minta RM5 masuk penjara. Berbaloi? Minta RM5. Apalah yang awak dapat? Awak tunggu sekejap, kumpullah duit sekolah awak tu sekejap dia dapat RM5, betul? Okey? Ada ke mak ayah bagi RM1 lagi? Mak ayah pun tahu makanan sekarang pun dah mahal. Teman-teman RM2, RM3. Awak belanja RM2, balance ada RM1. Cukup 5 hari dapat dah RM5. Ni pergi pau RM5, duduk dalam penjara. Ingat ya, kalau awak jangan mulakan dan kalau awak dibuli juga, awak kena maklumkan pada seseorang, pada guru, pada mak ayah dan sebagainya, pada adik-beradik. Okay? Jangan simpan, jangan takut sangat dengan orang-orang yang minta duit ke awak hanya kerana dia senior ke, hanya kerana dia dah besar daripada awak. Jangan simpan seorang-seorang sebab buli ni boleh membawa maut. Okey? Buli dan ugut juga boleh membawa maut. Okey? Yang ini dadah, yang macam cikgu cakap tadi. Okey? Jangan termakan dengan hasutan. Orang akan guna macam-macam ayat. Dek, nak vitamin. Dek, vitamin ni ambil boleh jadi pandai. Adik kan nak SPM, nak stay up, nak berjaga malam, nak skor SPM. Tolonglah jangan termakan dengan hasutan orang-orang di sekeliling awak. Okey? Ada seorang anak murid cikgu tu, dia kata gaji dia besar cikgu. Dia kata macam mana dia tak berhenti jual dadah, dia kata. Dia duduk dekat Taman Sri Tanjung, Kampung Tanjung yang dekat depan Masjid Sebunyi.
Okey? Dia kata hampir semua rumah kat situ mesti ada seorang yang lebih daripada dia. Awak bayangkan, maksudnya orang di sekeliling kita dipenuhi dengan orang yang mengambil dadah hanya kerana singkat akal fikiran. Okey, awak kena hati-hati. Dan biasanya kalau murid-murid perempuan cikgu yang ditangkap kerana dadah ni, dadah tu adalah kepunyaan boyfriend dia. Boyfriend ya. Kalau awak orang yang baik, pergi ke tempat yang baik, awak akan jumpa dengan orang yang baik, dengan kawan-kawan yang baik. Tapi kalau awak punya circle of friends, tempat yang awak pergi tak baik, awak akan berjumpa dengan orang yang tak baik. Itu sebab ibu dan ayah kita pesan, cari kawan yang baik, kawan tak baik tinggalkan. Awak minta mak awak nak keluar, pergi mana-mana. Susah kan mak ayah kita nak lepaskan awak pergi satu-satu tempat? Mesti ada sebab. Sebab-sebab macam ni lah. Sebab kita takut awak akan pergi tempat yang salah, berjumpa orang yang salah. Nanti orang-orang tu akan menjerumuskan awak masuk ke tempat yang salah. Contohnya penjara. Rata-rata anak murid cikgu, boyfriend dia yang ambil dadah. Boyfriend dia yang suruh dia cuba dadah. Boyfriend dia yang memusnahkan hidup dia. Okey? So awak kena berhati-hati. Pilih kawan yang baik. Okey? Kalau awak berjumpa dengan orang yang tak baik, dengar kan ayat-ayat kawan-kawan kita yang nakal-nakal tu akan gunakan perkataan yang tak baik, ataupun nanti tunjuk sign yang tidak baik, tunjuk tangan gaya mencarut, percakapan yang mencarut. Itu semua adalah permulaan. Okey? Sebab apa? Circle of friends, kelompok kawan-kawan kita. Adik-adik, kalau ada kawan-kawan awak yang buat contoh gaya tangan yang tidak baik, okey, tunjukkan cara-cara yang tak baik ataupun memaki hamun, menggunakan perkataan yang tidak baik, jangan ikut. Awak dengar kawan awak cakap tak betul, awak bagi tingkatan, awak tahu kawan aku tu sebut perkataan yang salah. Jadi awak kena fikir, Allah bagi kita akal. Aku jangan ikut. Sebab lama-lama kalau tidak ditegak atau tidak dicegah atau tidak diberhentikan, kawan-kawan yang macam itulah yang akan membawa ke penjara. Awak nak merosakkan hidup awak duduk dalam penjara? Dalam penjara tak ada handphone dek. Dalam penjara tak ada TV. Dalam penjara bilik mereka hanya ada lampu, tak ada kipas. Awak kalau penat, awak buka aircon. Tengok surau pun ada aircon. Dekat sana semua hanya ada lampu saja. Dan tidur malam mereka tak boleh tutup lampu mereka sebab tak tahu keselamatan. Cuaca panas, kipaslah sendiri. Okey? Tak ada benda nak dikipas, dia ambil baju dia dikibas-kibas. Tak ada baju, tangan pun jadilah. Sebab apa? Tiada apa di dalam sel mereka. Okey? Dadah juga akan membawa kepada pembunuhan sebab awak dalam tempoh hal ataupun hayat. Okey? Hayat. Sebab apa? Di bawah pengaruh dadah, awak tak sedar. Jadi berlakunya pembunuhan masa di tengah hayat. Dia membunuh makcik dia sendiri. Yang mana makcik itu merupakan makcik dia yang paling rapat. Dia terbunuh masa tu dia tak tahu dadah. Okey. Tadi cikgu ada cakap, awak juga boleh masuk ke dalam penjara jika awak berada di sekitar, di sekeliling, ataupun nama awak kawan awak petik. Okey? Boleh jadi juga. Seorang anak murid cikgu di-charge di bawah 302 bunuh. Masa tu dia baru balik kerja. Dia duduk di sebuah flat. Dekat bawah flat tu ada tempat car wash. Masa tu dia balik, dia tengok dekat car wash tu ada berlaku pergaduhan. Kita kan ada Malaysia yang prihatin. Dia pun pergi, kenapa? Dia nak tengok apa yang jadi tengah pergelutan tu. Berlakunya satu pergelutan hanya kerana seorang yang pergi, ada seorang mangsa yang mati ni, dia tengah tunggu motor dia basuh. Dia hantar motor dia basuh kat situ. Kan dekat car wash lantai licin. Dia jalan-jalan, dia nak terjatuh. Dia terpaut bahu. Ada seorang budak dekat situ. Dia terpaut bahu. Hanya kerana terpaut bahu, orang yang kena paut bahu ni, apa kau? Oh, gangster. Padahal orang tu nak terjatuh. Terpaut bahu, terus marah. Apa kau? Bahu aku. Terus dah jadi satu pergaduhan kerana nak pergi
gelincir tadi yang pegang bahu dia. Bergaduh, yang anak murid cikgu ni pun balik. Kenapa? Prihatin, kan? Macam kita kalau ada kemalangan jalan raya tu seberang sana. Tapi kereta sebelah sini pula yang panjang. Sebab apa? Kenapa? Tu belum lagi yang rakam. Tu belum lagi yang macam ni. Kesian. Okey? Kita prihatin. Bagus prihatin tu. Tetapi kena tengok di tempat yang betul. Kenapa ya? Sampai tetangga meja dengan ceramah cikgu ya. Okey? Jadi anak-anak cikgu ni atas dasar prihatin sibuk nak tahu kenapa. Dia pun tengok pergaduhan tu depan mata. Masa tu orang tengah tumbuk. Rupanya yang dalam drama apa dalam kartun ni betul. Dia tumbuk. Apa yang tumbuk? Air tu. Gigi pun boleh terbang betul. Tengah tumbuk. Masa tu dia tengah sibuk. Rupanya air yang bercampur darah si mati tu mencik di baju anak murid cikgu yang prihatin tadi tu. Yang sibuk kenapa tu terpercik di baju dia. Pada waktu tu dia kata dia pakai sweater ataupun baju sejuk berwarna putih. Makcik-makcik bawah ni banyak ni dekat, sebab dia duduk di flat yang padat. Dekat blok-blok setiap level tu dia kata penuh orang menyaksikan pergaduhan tersebut. Jadi bila polis tanya, adalah hamba Allah yang cakap. Ada satu lagi remaja dia kata pakai baju warna putih. Dia kata polis pergi rumah ke rumah untuk cari siapa pemilik baju putih itu. Masa polis sampai di rumah anak murid cikgu tu, dia kata, cikgu saya baru saja duduk atas kursi, baru saja mau tekan remote, mau tengok TV. Dia kata baru sudah mandi, penat balik kerja, saya baru mau buka TV cikgu, polis datang, polis geledah rumah dia dan jumpa sweater tu dekat dalam laundry basket, dalam bangku baju kotor. Dan di baju kotor dan di baju putih itu ada kesan percikan air itu bercampur darah si mati tadi. Itulah bahan utama. Dia masuk daripada 2016 sampai ke 2019 yang masa cikgu keluar daripada Puncak Alam tu, dia masih belum bebas lagi. Dia masih lagi dalam siasatan sebab kes ni jadi kes 302. Dan kebarangkalian untuk dilepas pun sangat tipis sebab kejadian itu ada 43 orang saksi. Termasuk makcik-makcik yang dia kata tengok dekat daripada atas rumah dekat flat. Jadi hanya kerana ada seorang makcik ternampak dia berada dekat situ. Langsung dia kena tangkap, dia disiasat di bawah 302. Okey? Yang ini yang tadi cikgu cakap bakal sekolah tahfiz, puncanya berebut padang main bola je. Berebut padang main bola ya. Macam kita berebut dengan kakak kita. Aku punya. Kau punya. Kalau kau ni aku punya. Macam itu je bergaduh. Hanya kerana berebut padang bola sepak, maka tak puas hati 6 orang ni bakar. Sebenarnya dia bukan niat untuk membunuh. Dia bukan sebenarnya niat untuk membakar yang penuhnya. Dia nak bakar, dia nak ugut, dia nak takutkan pelajar tahfiz tadi tu. Dia disebut asrama berlaku. Dia kata dia letak dekat pintu asrama tu je. Dia letak tilam, dia letak gas, dia bakar. Dia kata dia ingatkan akan meletup kawasan pintu. Dia nak terperanjatkan je sebenarnya. Tapi dia tak tahu tong gas yang dekat rumah mak awak tu, yang rumah kita ni, tong gas tempat mak awak masak ni, dia tak tahu tong gas tu boleh meletupkan the whole building. Dia tak tahu tong gas tu akan meletupkan seluruh bangunan asrama tersebut sehingga menyebabkan berpuluh-puluh kematian. Sebab dia cakap, yang ini sempat masuk Puncak Alam. Masa cikgu di sekolah tinggi Puncak Alam, dia daripada penjara Kajang sebenarnya. Kemudian bila kita pindah, bawa raja sekali sebab dia masih bawah umur. Dia kata, cikgu, saya tak tahu tong gas boleh meletup satu ni. Sebab saya ingatkan bila kita masak kat dapur, buka tik, tu je api dia. Subhanallah, cikgu kata, kenapa boleh fikir macam tu? Cikgu, saya kalau mak saya masak dengan nasi ayam, dia kata, mak saya buka api pupuk, tu je. Cikgu nak cakap apa? Cikgu tanya, awak berhenti sekolah dah tingkatan berapa ni? Tingkatan 1, itu pun awal tahun cikgu dia kata.
Itulah sekolah tak habis. Dia tak tahu konsep gas. Dan yang awak belajar dalam sains. Dia kata ingatlah buka tuk. Cikgu ketuk ke situ. Kenapalah? Daripada 6, seorang dijatuhkan hukuman dapat TLS, tahanan lipas sultan, yang mana tak ada apa? Tak ada tarikh bebas. Daripada 6 orang tu, seorang ditangkap umur 12 tahun yang cikgu cakap tadi tu. So, jangan kata budak kecil tak kena tangkap, budak kecil juga boleh kena tangkap. Okey? Yang ini masuk tahun 2020, dia dijatuhkan hukuman. So, proses perbicaraan tu sangat lama. Okey, itu sebab cikgu kata dia makin alert dengan tarikh, sebab dia hitung tarikh hari untuk pergi mahkamah, dia menghitung hari untuk bebas dan sebagainya. Tapi anak murid cikgu yang jatuh hukuman tak ada tarikh bebas ni, nak kira apa pun tak tahu. Okey, sebab apa? Tiada tarikh yang pasti untuk diberi pada mereka. Jadi anak-anak, awak juga boleh termasuk ke sini jika berada di tempat kejadian walaupun tidak terlibat. Walaupun cuba-cuba untuk menjadi rakyat yang prihatin, manusia yang prihatin. Okey? Awak boleh tersilap langkah jika nama awak dipetik oleh rakan awak. Dia nak selamatkan diri dia, dia akan petik nama. Bukan, handphone ni bukan saya punya, ni orang ni punya, kawan saya ni punya. Okey? Ataupun juga balas dendam. Bengang dengan kawan, petik nama kawan tu. Okey? Ataupun kadang-kadang yang jadi pak sempuk ataupun tolong bagi pihak kawan. Ada seorang anak murid cikgu, 23 ni nak bebas, dia masuk daripada 2015. Sebab apa? Konon-konon backup kawan. Mengaku bagi pihak kawan, sebab apa? Dia kata, kawan saya tu cikgu, mak dia sakit. Nanti kalau dia kena tangkap, siapa nak bagi mak dia duit? Siapa nak jaga mak dia dekat luar? Sebab mak dia okey tu. Konon-konon backup kawan. Dengar mulia. Lepas tu awak fikir tak bila awak masuk ke dalam tu, mak ayah kita apa cerita? Awak kisahkan mak orang, mak ayah kita apa cerita? Okey? Jadi anak murid cikgu tu daripada 2015 ni. Cikgu boleh ingat tarikh dia sebab tarikh dia cantik nak bebas. 23/3/2023. Kes pembunuh, tapi lepas tu macam mana tak boleh tukar kes, turun kes, jadi pembunuh tanpa niat. Okey? Backup kau ada tu? Konon-konon nak jadi hero. Nak jadi hero ni masalah ni. Okey? So bila tersilap langkah, maka bermulalah kehidupan remaja ni sebagai seorang banduan. Walaupun awak tak dijatuhkan hukuman, walaupun awak terbukti tidak bersalah, tapi awak tahu tak pemikiran masyarakat, stigma masyarakat, kalau dalam karangan cikgu awak suruh, stigma masyarakat akan terus kekal mengatakan awak adalah seorang banduan. Okey? Okey, ada satu lagi last video cikgu nak tunjuk pada awak. Okey. Video ni baru. Yang ini daripada sekolah cikgu yang wanita. Tadi awak banyak nampak yang lelaki kan? Ini sedikit perkongsian je lah. Tadi muzik je. Macam-macam. Longgar. Longgar dia. Ni sebab cikgu dah cikgu wanita kan? Jadi ini antara video cikgu di dalam bersama dengan murid-murid wanita ataupun banduan wanita. Kita pergi sekolah, okay? Sama macam awak pergi sekolah, package ada beg sekolah, dia ada pencil box semua, buku bag semua ada, buku rujukan semua ada. Ini antara cara yang sebenarnya cikgu pada tahun ini pernah menghitung kali ambil SPM. Seorang pelajar college sebenarnya. Dan yang kesian dia anak tunggal. Anak tunggal masuk penjara. Mana lagi anak dia? Mana lagi anak yang mak ayah diharapkan? Ada dalam penjara. Bebas tahun depan. Lambat lagi tahun 2024. Masuk daripada 2020. Okay.
kira kita Melayu ke, kita Cina ke. Ni anak murid cikgu Cina. Tak pernah belajar bahasa Melayu di dalam penjara. Sekarang tengah tunggu hari nak ambil SPM juga. Daripada tak boleh bercakap, mengeja bahasa Melayu, sekarang dah boleh buat karangan. Ni pun masuk daripada bulan 2 2020, tahun 2020. Yang ini pun kesian. Okey? Ditangkap kerana naik e-hailing. Dalam e-hailing tersebut ada dadah. Naik Grab. Ada dadah, dia tertangkap sekali. Anak tunggal, mak ayah OKU. Terlah ni ter. Berada di tempat yang salah. Yalah, kalau e-hailing mana kita nak tahu kan? Ni aktiviti-aktiviti sama. Ada sambutan raya, ada sambutan ada pertandingan-pertandingan. Ini sel yang dijadikan kelas. Tu kalau awak tengok macam buruk sikit kan? Nampak ada palang-palang jeriji-jeriji. Bila ada pertandingan, kita akan pakaikan mereka pakaian-pakaian cantik. Tu di dalam sel lah tu, yang dijadikan kelas. Ni sebelum dapat baju sekolah. Semua pakai baju penjara. Semua ada pertandingan-pertandingan macam dekat luar. Awak ada sajak, awak ada sukan kan. Ni pertandingan nasyid. Hantar pertandingan secara online, rakaman. Ni dalam kawasan penjara lah ni. Sambutan hari lahir. Kat sekolah luar pun ada kan? Kita ada buat birthday ikut bulan kan? Setiap 3 bulan, 4 bulan. Tak ada dah? Cikgu awak bagi nyanyikan lagu je ke atau pasang lagu happy birthday? Dah tak ada. Ni merdeka ikut merdeka. Hadiah kami berbentuk makanan. Kalau bagi piala nak buat apa? Jadi bila dapat makanan ni diorang seronok sebab makanan penjara lain. Makanan yang hadiah kami orderkan kek. Ni dah bukan dalam penjara. Ni yang cikgu pula sertai. Yang cikgu tak payahlah Okey. So itu serba sedikit perkongsian cikgu pada hari ini. Yang mana anak-anak murid yang sebaya dengan awak macam di hadapan cikgu ni terpaksa menjalani sebuah kehidupan yang tak dapat awak bayangkan sebenarnya. Okey, di dalam penjara sana tanpa sebarang kemudahan, tanpa sebarang keselesaan. Okey, tanpa sebarang keseronokan. Okey, awak di luar sana macam-macam. Ni tengah menghitung hari ni nak tengok Shinkansen sama wayang tu. Sekolah ni DN Friends. Tak panjang yang okey, jangan kata yang kecil-kecil ni. Cikgu pun mana ada cute, ada jambul. Cikgu suka tengok. Okey, yang hari tu masa bulan 12 tu apa? Kata dia Mega Matu. Mega Matu pun anak cikgu lelaki. Dia orang ajak Mega Matu. Cikgu pun Mega Matu jugalah. Okey, tetapi anak murid cikgu tak tahu itu semua. Okey, tak tahu Mega Matu ke, dia tak tahu DN Friends dah jadi 3D. Diorang tak tahu ada sebarang berita-berita baru. Diorang tak tahu apa sebarang keseronokan yang baru. Kalau yang masuk tu dah lama, dia tak tahu pun ada macam-macam
perubahan-perubahan teknologi yang terkini. Okey, dia tak tahu pun dekat luar sana artis kegemaran dia dah kahwin lah, artis kegemaran dia dah bercerai pun dia tak tahu. Jadi mereka terputus hubungan dengan dunia luar. Tak boleh nak request apa-apa. Awak teringin bangun pagi-pagi, hari ni masak nasi lemak nak nasi lemak tak? Kita masak nak mak hari ni sambal soto awak cakap. Anak murid cikgu cuma hanya membayangkan. Sebab apa? Diorang punya breakfast dah ditetapkan untuk hari sampai diorang dah ada lagu. Hari Isnin makan roti, hari Selasa bubur kanji, hari Rabu roti lagi, masakan ibu aku rindui. Dia tak dapat makan makanan ibu dia. Janganlah kau bayang nasi lemak tu dah lama diorang tak makan. Kalau ada kawan dia yang bebas, nanti budak dalam kelas tu akan cakap, cikgu, mesti kita nak makan nasi lemak kan sekarang cikgu pagi? Sebab apa nasi lemak bukan menu dalam penjara. Dan makanan dalam penjara, ikan rebus. Awak makan tak makan, awak kena makan. Okey? Jadi itu antara yang mereka rindukan, especially makanan. Okey? Especially air tangan ibu atau ayah kita ataupun ahli keluarga kita. Okey, jadi itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih.